Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada murid-murid yang dikasihi sekalian. Okey, baik. Untuk hari ini cikgu akan perkenalkan berkaitan dengan pengenalan puisi tradisional. Okey. Hari ini kita akan berkenalan dengan dua buah puisi tradisional yang akan kita belajar dalam kesusasteraan Melayu. Okey. Baik. Kita lihat satu persatu maklumat yang ada dalam PowerPoint yang cikgu sediakan. Okey, puisi yang pertama ialah Gurindam. Okey. Dalam puisi Melayu dia ada beberapa jenis. Yang ini ialah puisi Melayu tradisional. Okey, puisi Melayu tradisional. Okey, ada beberapa jenis puisi Melayu tradisional. Okey. Yang pertamanya ialah Gurindam. Gurindam merupakan sejenis puisi yang tidak terikat atau tiada bentuk yang tertentu. Okey, tidak terikat. Maksudnya dia agak bebas. Namun kebanyakan gurindam adalah berbentuk terikat juga. Ada yang terikat juga. Okey. Gurindam pada kebiasaannya hanya mempunyai dua baris dalam setiap rangkap. Maksudnya hanya ada dua baris sahaja. Ini ciri-cirinya. Okey, gurindam. Kemudian kedua-dua baris gurindam ini ialah isi. Rima akhir adalah sama dan tiada had bagi jumlah keseluruhan barisnya. Okey, gurindam juga syarat dengan tema dan perutusan yang bersifat pengajaran, nasihat dan keagamaan. Okey, baik. Itu secara ringkas untuk menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan gurindam. Seterusnya kita tengok ciri-ciri gurindam. Ini ada beberapa ciri di sini. Okey, yang pertama gurindam mesti dalam bentuk berangkap, bukannya jenis karangan berperenggan dan sebagainya, tetapi ia mesti dalam bentuk berangkap. Kemudian dilafazkan secara berlagu. Itu gurindam. Kalau kamu biasa dengar yang Roslan Madun punya kan, kamu boleh cari dalam YouTube. Okey, berkaitan dengan gurindam yang didendangkan oleh Roslan Madun. Okey, kemudian untuk menyampaikan gurindam mesti ada jeda atau hentian sementara di tengah baris. Kita berhenti sekejap di tengah baris itu. Okey, bukannya habiskan baca sekaligus sahaja. Itu gurindam. Kemudian gurindam ada bentuk terikat dan ada bentuk bebas. Ini yang cikgu terangkan tadilah. Kemudian isinya juga bersifat objektif, serius, tiada unsur jenaka atau gurauan. Sebab gurindam ini dia lebih menjurus kepada nak menegur orang secara halus. Okey? Jadi itu tujuan gurindam. Isinya pula berunsurkan nasihat, pengajaran keagamaan, pendidikan, teguran, kritikan, teladan dan sebagainya. Dan ia ditulis ataupun didendangkan bertujuan untuk menyedarkan dan menginsafi. Okey, itu ciri-ciri gurindam. Kamu mesti ingat Okey, seterusnya ialah bentuk gurindam. Okey, ini bentuk gurindam yang terikat dan tidak terikat. Kamu boleh tengoklah di sini. Okey, nanti semasa bersemuka cikgu akan lebih jelaskan terang kepada kamu apakah yang dimaksudkan dengan terikat dan tidak terikat ini. Okey. Okey, yang ini kamu boleh tengok dululah nanti. Okey, kemudian kita tengok untuk seloka. Okey, seloka ialah karangan berangkap yang memakai pertentangan bunyi hujung iaitu rima yang tidak tetap. Maksudnya seloka ini dia agak bebas. Okey. Kalau pantun tradisional yang lain kebanyakannya terikat, tetapi kalau seloka ia berbentuk bebas. Dikarang untuk menyampaikan kritikan dan sindiran terhadap sesuatu kepincangan yang berlaku dalam masyarakat. Seloka biasanya adalah dikarang untuk menghiburkan sebagai hiburan kepada masyarakat. Itu seloka. Okey, berbeza dengan gurindam tadi. Gurindam disampaikan untuk menyampaikan nasihat. Didendangkan kepada orang ramai untuk menasihati, menyampaikan ajaran agama dan sebagainya. Namun seloka pula digunakan untuk menghiburkan masyarakat.
Okey, menghiburkan. Kemudian penggunaan seloka pula melalui kata-kata yang digarap merupakan lambang-lambang yang mengandungi makna yang tersirat. Okey. Itu yang dimaksudkan dengan seloka. Kemudian ciri seloka pula. Okey, kita tengok apakah ciri seloka. Okey, yang pertama dari segi bentuk ia bersifat bebas. Okey, di situ ada disenaraikan ada beberapa jenis yang berbentuk bebas juga. Kemudian mengandungi banyak peribahasa. Bentuk peribahasa berirama dapat dikenali dengan nada yang dibawa olehnya. Terdapat seloka digarap berdasarkan cerita jenaka seperti Lebay Malang, Pak Kaduk dan sebagainya. Ni kamu boleh cari juga. Kamu boleh cari di YouTube seloka Pak Kaduk. Kamu dengarlah nanti dia nyanyikan. Aduhai Pak Kaduk, ayam terlepas kampung tergadai. Lebih kurang macam itulah seloka. Okey. Kamu boleh dengar sendiri. Nanti dalam kelas kita cuba untuk nyanyikan seloka tu. Kemudian bahasa penceritaannya juga agak meleret-leret. Sindirannya amat tajam dan berbisa. Okey. Itu dari segi ciri seloka. Okey, di sini ada fungsi puisi tradisional. Okey, cikgu sudah senaraikan di situ apakah fungsi-fungsinya. Okey, sebagai alat pendidikan di mana kita belajar puisi tradisional ini adalah untuk belajar sesuatu. Okey. Misalnya kalau gurindam tadi kan, dalam gurindam itu ada ajaran-ajaran agama. Okey, ada nasihat dan sebagainya dalam gurindam. So, itu merupakan alat pendidikan. Kemudian sebagai alat komunikasi, cara untuk kita bercakap, berinteraksi dengan orang melalui puisi dan sebagainya. Misalnya pantun. Pantun menjadi alat komunikasi apabila kita menjual beli pantun, berjual beli pantun. Jadi di situ berlaku komunikasi. Jadi fungsi puisi tradisional ini ialah untuk menjadi alat komunikasi. Kemudian alat hiburan. Kita menggunakan pantun untuk berhibur. Kita nyanyikan kan. Contohnya bermukun. Dalam bermukun tu aktiviti bermukun selain daripada kita menari, okey, orang mak gendang tu akan sampaikan jual pantun, kemudian orang yang menari itu akan membeli. Jadi di situ ada unsur hiburan. Dan seterusnya sebagai kritikan sosial. Misalnya penggunaan seloka tadilah. Seloka Pak Kaduk, dia mengkritik berkaitan dengan Pak Kaduk ini. Okey, dia menjual ayamnya yang hebat itu kepada raja. Tetapi apabila ayamnya menang, kampung dia pula yang tergadai. Dia tidak bijak untuk mengikuti perlawanan dan sebagainya lah. Okey, itu dari segi kritikan sosial. Okey. Jadi itu serba sedikit yang cikgu cuba kongsikan untuk kelas hari ini. Okey. Kamu boleh catat maklumat yang cikgu sampaikan ini dalam buku masing-masing. Buku sastra mesti ada maklumat untuk nota yang cikgu berikan pada hari ini. Sila salin dalam buku sastra kamu. Okey. Ini latihan pengukuhan. Okey, ada satu soalan di situ. Jadi kamu boleh jawablah. Okey, kamu boleh jawab. Cuba untuk jawab dulu. Okey, kelas. Cuba jawab dulu, okey. So, itu sahaja perkongsian cikgu untuk hari ini. Jangan lupa catat nota dalam buku masing-masing. Minggu depan kita bersemuka, cikgu akan semak. Okey. Itu sahaja untuk kelas hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera.